Hai, nama saya Muhammad Farid bin Zainal. Nombor geometrik kad saya A20A1519. Kami dari grup P yang akan menerangkan tentang tajuk yang kami kaji, iaitu cabaran usahawan muda dalam mengembangkan perniagaan. Di sini saya akan menerangkan tentang pendahuluan berkenaan tajuk yang kami kaji. Bidang perniagaan merupakan sebuah sektor yang semakin meningkat di negara kita. Bidang perniagaan ini kebiasaannya diterajui oleh seorang usahawan yang mempunyai sifat keusahawanan. Usahawan ini tidak kira umur, tidak kira golongan mana, seperti remaja boleh, dewasa boleh, orang tua pun boleh, selagi mereka minat dalam mengendalikan bidang perniagaan ini. Apa itu keusahawanan dan usahawan? Saya akan terangkan, iaitu keusahawanan bermaksud sifat yang perlu ada pada seorang usahawan, iaitu mempunyai sifat kreatif dan inovatif dalam menghasilkan produk yang dikeluarkan. Bagi usahawan pula, merupakan seorang individu yang mengusahakan sesuatu perniagaan sehingga berjaya bagi memperoleh keuntungan disebabkan mengamalkan amalan-amalan yang strategik untuk terus berjaya. Jika kita lihat pada masa kini, peluang pekerjaan semakin terhad dan kesannya kadar pengangguran semakin meningkat. Dengan itu, bidang perniagaan ini dapat memberikan kita hasil pendapatan. Selain daripada peluang pekerjaan yang terhad, kita juga boleh menjana pendapatan dengan membuat perniagaan sendiri. Mengikut sinar harian, data pengangguran yang dikeluarkan Maybank Investment Research baru-baru ini mendapati bahawa kadar pengangguran di Malaysia pada Mac 2019 adalah 3.4%, meningkat 0.1% berbanding bulan sebelumnya, iaitu 3.3%. Golongan belia dan graduan merupakan lebih daripada separuh jumlah yang menganggur. Walaupun laporan penyiasatan tenaga buruh Jabatan Perangkaan Malaysia menunjukkan kadar pengangguran boleh menurun 1%, iaitu daripada 11.5% 2017 kepada 0.5% 2014, namun kadar pengangguran dari kalangan graduan meningkat dari 4% pada tahun 2017 kepada 4.3% pada tahun 2018. Dengan itu, jelaslah bahawa tindakan pihak kerajaan dalam meningkatkan atau memberi tumpuan sepenuhnya dalam bidang perniagaan dalam melahirkan usaha muda adalah langkah atau cara yang bertepatan. Hal ini dapat mengurangkan kadar pengangguran di negara kita serta meluaskan peluang pekerjaan kepada masyarakat di negara kita. Pihak kerajaan dapat memberikan alternatif kepada belia dan graduan bagi mencuburi bidang keusahawanan ini. Namun, sedar atau kita tidak sedar, golongan belia dan graduan ini mempunyai cabaran dalam mengembangkan perniagaan mereka. Cabaran-cabaran ini akan menyukarkan kepada golongan belia dan graduan untuk mengembangkan perniagaan mereka. Seterusnya, kawan saya akan menerangkan tentang punca-punca cabaran ini berlaku. Muda menghadapi pelbagai cabaran-cabaran dalam mengembangkan perniagaan mereka. Antara cabaran yang dihadapi adalah kekurangan modal, kadar persaingan tinggi, kemahiran penguasaan teknologi dan kurang pengalaman dan pengetahuan. Dan setiap cabaran-cabaran tersebut ada punca-puncanya. Cabaran pertama adalah kekurangan modal. Punca kepada cabaran tersebut adalah usaha muda kurang mendapat dana dan bantuan daripada pihak atasan seperti MARA dan Tekun. Kerana mereka kurang meyakinkan pendana untuk memberi bantuan kepada mereka, dan mereka juga sering didiskriminasi hanya kerana usia, kerana orang yang lebih tua lebih dilihat bertanggungjawab berbanding mereka. Cabaran kedua, kadar persaingan tinggi. Punca kepada cabaran tersebut adalah usaha kerajaan meramaikan usahawan, dan tujuan usaha ini adalah untuk kurangkan kadar pengangguran di Malaysia. Cabaran ketiga, kelemahan kemahiran penguasaan teknologi. Punca kepada cabaran tersebut adalah usahawan kurang diberi pendedahan ilmu tentang teknologi. Pendedahan ini penting supaya mereka tidak ketinggalan jauh dalam transformasi teknologi, iaitu revolusi industri 4.0 yang dapat memajukan perniagaan mereka. Cabaran yang keempat adalah kurang pengalaman dan pengetahuan. Punca kepada cabaran tersebut adalah usahawan kurang melibatkan diri dalam program-program usahawan seperti seminar perniagaan dan kelab-kelab perniagaan. Program ini patut diikuti oleh usahawan muda supaya mereka dibimbing dengan betul dan supaya perniagaan mereka tidak berlaku kerugian. Sekian daripada saya.
Saya saudara lelaki Wirasami, nombor matrik A20A2086. Seterusnya, saya bersambung dengan persoalan yang kedua, iaitu apakah penyelesaian yang boleh dicadangkan bagi masalah yang dikaji. Saya dapat 5 cadangan untuk penyelesaian masalah yang dikaji tersebut. Cadangan pertama ialah usahawan muda terkini perlu rancang plan perniagaan dan pemasaran baik dengan rancangan tindakan. Plan perniagaan ini bertindak sebagai panduan kepada syarikat mereka sekiranya berlaku sesuatu masalah, dan kesemua pemilik perniagaan juga harus mempunyai plan pemasaran terbaik. Ini kerana mereka harus beringat bahawa trend pasaran selalu berubah. Mereka juga tidak boleh kekal dengan cara yang sama selamanya. Pastikan juga menggunakan web marketing sebagai platform terbaik memasarkan perniagaan mereka. Seterusnya, usahawan muda juga buat perbincangan mengenai isu produk atau servis mereka. Sekiranya mereka berdepan dengan masalah mengenai produk atau servis mereka, mereka juga membuat perbincangan untuk menyelesaikan masalah bersama dengan pekerja-pekerja mereka. Masalah yang boleh diketahui dengan lebih lanjut, usahawan muda juga merujuk kepada maklum balas atau aduan daripada pelanggan-pelanggan mereka. Ini bagi mereka dapat menyelesaikan isu yang berbangkit dengan jayanya. Yang ketiga, usahawan muda juga jangan takut untuk melepaskan sesuatu tidak bermanfaat yang dibuat. Sekiranya anda merasakan bahawa produk anda tidak membawa keuntungan dan membawa kerugian, anda haruslah merisik pasaran mengenai produk apa yang berkesan dan perniagaan anda. Sebab bidang perniagaan sememangnya merupakan sebuah bidang yang mencabar, maka anda haruslah pemain yang hebat. Yang keempat, usahawan muda bersiap sedia untuk berubah ke arah kebaikan jika melihat bahawa perniagaan mereka memerlukan perubahan kerana pasaran telah berubah. Mereka perlu membuat penyesuaian terhadap sebarang perubahan yang berlaku. Akhirnya, usahawan muda juga cari penyelesaian masalah. Sekiranya usahawan muda mempunyai masalah dalam perniagaan, jangan cuba untuk bertindak melulu atau tidak berbuat apa-apa mengenainya. Mereka perlu meminta bantuan atau panduan daripada pakar dan juga haruslah mempunyai plan perancangan jitu dan kelangsungnya perniagaan anda untuk masa-masa yang akan datang. Wanita, anak perempuan Serida, matrix number A18A0931. Cadangan penyelesaian masalah cabaran usahawan muda kembangkan perniagaan ialah rancang pelan bisnes dan pelan pemasaran terbaik dengan rancangan tindakan. Ini adalah penting bagi setiap ahli perniagaan untuk mempunyai pelan perancangan bisnes yang menyeluruh dan terperinci untuk memastikan operasi perniagaan berjalan dengan lancar. Pelan ini juga bertindak sebagai panduan kepada syarikat sekiranya berlaku sesuatu masalah. Tanpa pemasaran yang baik, pastinya agak sukar untuk meraih bakal pelanggan. Yang seterusnya ialah menjalankan analisis SWOT yang kerap mengenai sistem perniagaan. Analisis SWOT iaitu kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman merupakan pemeriksaan ke atas bidang dalaman dan luaran perniagaan. Kekuatan adalah faktor dalaman yang baik dalam perniagaan. Kelemahan pula merosakkan faktor dalaman. So, sesuatu tidak berfungsi dengan betul, mungkin ia jualan dan strategi pemasaran. So, cara membuat perubahan serta-merta, lakukan sesuatu yang berbeza atau hentikan apa yang nak lakukan. Yang ketiga, peluang. Peluang datang dari faktor luaran dan mewakili prospek yang baik untuk masa depan. Yang keempat, ancaman, iaitu faktor luaran yang buruk seperti pesaing. Tetapkan matlamat untuk membuat penambahbaikan dalam bidang perniagaan. Yang ketiga, belajar dari kegagalan. Meneruskan kehidupan diperlukan tetapi menanyakan
pada diri sendiri, mengapa kita gagal juga penting. Ia adalah suka untuk melakukan perkara yang sama berulang kali untuk menjangkakan hasil yang berbeza. Belajar dari kesilapan kita dan bagaimana kita boleh menjadi lebih baik masa depan adalah salah satu perkara yang paling sukar untuk gagal. Susah untuk bertanya soalan-soalan yang sukar dan beruruskan dengan pelbagai jawapan yang bakal timbul. Walau bagaimanapun, berbuat demikian akan menghalang kita daripada melakukan kesilapan yang sama pada masa akan datang. Terima kasih. Selamat sejahtera semua. Nama saya Chan Yong Rou, nombor matrik A19A0094. Hari ini, saya akan memberitahu kaedah yang digunakan oleh kerajaan kepada usahawan yang menghadapi cabaran dalam menceburi bidang keusahawanan. Kerajaan telah memberi bantuan dari sudut gerakan, modal, lokasi berniaga dan sebagainya. Ini adalah untuk menambah minat golongan muda menceburi dalam usahawan. Selain itu, kerajaan telah memberi lebih perhatian dalam membantu usahawan muda. Hal ini disebabkan oleh peluang pekerjaan yang tidak mencukupi bagi menampung bilangan belia dan graduan, terutamanya dalam jangka masa panjang. Oleh itu, kerajaan memberikan alternatif kepada golongan muda bagi menceburi dalam bidang keusahawanan untuk mengurangkan kadar pengangguran di Malaysia. Di samping itu, kaedah untuk membantu usahawan muda ialah penguasaan teknologi. Ini kerana penguasaan teknologi dalam perniagaan akan meningkatkan lagi peluang memperoleh pendapatan dan untung usahawan. Sebagai contoh, ramai rakyat Malaysia mula membeli barang melalui online. Ini menunjukkan e-dagang sedang membangun di Malaysia. Usahawan muda perlu mengambil peluang untuk memasuki dalam e-dagang atau transformasi perniagaan mereka. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Hinduja Ana Perempuan Sevenanam dan nombor matrik saya adalah A18B0175. Hari ini saya nak bincang tentang apakah justifikasi dan rasional mengapa sumber dan kaedah tersebut digunakan. Kaedah yang pertama yang dipilih adalah skema pembantuan oleh kerajaan kepada usahawan muda dan kecil. Skema ini membantu usahawan muda untuk mengembangkan perniagaan mereka semasa pandemik ini. Perniagaan usahawan muda selalu bawa banyak kelebihan kepada kerajaan dari segi penjualan produk baru dan juga dari segi kewangan. Pembantuan kewangan kepada usahawan baru menyenangkan peniaga bagi mengembangkan perniagaannya. Kaedah yang kedua adalah perhatian yang lebih kepada bidang keusahawanan, terutamanya dalam proses melahirkan usahawan dalam kalangan belia dan juga graduan baru. Kerajaan selalu mengadakan harapan yang lebih banyak ke atas pertubuhan negara di masa depan. Belia merupakan kalangan yang lebih penting bagi memajukan negara ke peringkat seterusnya. Seperti kita berpengalaman, pada masa pandemik ini, peluang pekerjaan bagi graduan baru menjadi mustahil. Pandemik ini menyebabkan graduan dan juga belia yang telah hilang pekerjaan. Oleh sebab ini, cadangan tersebut yang bagi oleh kerajaan merupakan cadangan yang alternatif dan juga efektif kepada golongan belia dan juga graduan baharu untuk mencari pekerjaan dan juga kewangan. Kaedah yang seterusnya adalah penguasaan teknologi. Penguasaan teknologi membawa banyak kelebihan dan ia juga lebih penting bagi melahirkan seorang usahawanan yang berjaya. Teknologi merupakan sumber yang senang mencapai matlamat dan juga tujuan perniagaannya. Penggunaan teknologi dalam perniagaan akan membantu seseorang peniaga untuk meningkatkan peluang memperoleh pendapat penjualan yang lebih tinggi. Tambahan pula, pada zaman teknologi ini, pengguna selalu menggalakkan e-dagang.
untuk mengelakkan kawasan yang sesak. Terima kasih.